Test. This is a test. Test. This is a test. Check 1, 2. Yes. Okay. Hi. Right. So. Hmm. Uh. Hmm. Right. So ada yang minta saya buat pre-recording untuk kelas tutor kan. So anggaplah ni kelas tutor kita bagi minggu ni. Alright, so minggu ni kita akan fokus pada if else. Yes. Subtopic apa dah nama dia? Selection kot. Yeah, selection. So yes, untuk selection saya akan ajar if else saja. Switch saya tak ajar kot sebab satu kita tak banyak masa. And dua saya rasa switch ni tak best. Sebab apa yang switch boleh buat, if else boleh buat lebih daripada tu. Yeah. So kalau korang faham if else, kalau korang faham if else, then tak pakai switch pun tak apa. And satu lagi, switch tu dia agak terbatas sebab korang hanya boleh test nilai integer. Kan bila kita nak main if else ni, kita kena uji satu perbandingan. So dalam switch kita hanya boleh bandingkan nilai integer. Tapi if else korang boleh bandingkan apa-apa saja, which means if else lagi menyeluruh. So saya lagi suka pakai if else lah. Tapi kalau dalam exam, soalan specifically suruh korang pakai switch, then korang kena tahu jugalah macam mana nak pakai switch. So janganlah simply abaikan switch tu. Tapi saya nak abaikan sebab saya boleh. So yeah. So yes, for the next beberapa minit, korang terpaksalah endure suara saya yang sangat tak best ni. Tapi nasib baiklah korang tak payah tengok muka saya yang tak best. Yeah. Sebaliknya korang boleh tengok belakang Gia Margaret. Yes, so if else, ada beberapa benda penting yang korang kena tahu pasal if else. Okay. So, by the way, untuk kelas hari Rabu saya saya pakai video ni untuk dua-dua kelas hari Rabu dengan hari Jumaat kot. So sorry lah saya record ni pada hari Khamis 7.5. So saya bagi lambat sikit pada kelas hari Rabu. Tapi untuk hari Jumaat, korang sempatlah tengok ni kot sebelum korang jawab soalan yang saya bagi tu. So yeah, soalan yang saya bagi tu, korang janganlah anggap serius sangat. Janganlah buat macam ni satu assignment. Ni bukan satu assignment, okay. In fact, saya rasa ni hanya soalan yang saya bagi supaya korang boleh try buat. And then walaupun saya kata due date pada 5 pagi, hantarlah sebelum 5 pagi, saya set due date seawal tu supaya korang rasa macam alamak saya kena hantar dengan cepat. The thing is, saya nak korang hantar segera so that saya boleh immediately check korangnya jawapan. And then kalau ada yang tak berapa betul, bolehlah saya perbetulkan terus on the spot. And then korang bolehlah perbetulkan jawapan korang. And then saya akan check balik. And then saya korang perbetulkan balik. And saya check balik sampai dia betul. So yeah, lebih kurang
macam dalam kelas tutorial lah, saya bagi soalan kat depan, and then bagi masa korang buat, and then saya pergi dari meja ke meja tengok korang punya hasil kerja, and kalau ada something yang agak salah saya akan tegur. So kita akan buat berkali-kali sampai dapat. Lebih kurang macam tu lah idea dia. Tapi some of you all, if not most of you all, assume yang ni adalah satu assignment. So korang cuba sedaya upaya untuk hantar jawapan yang dah di finalize and korang hantar selewat mungkin. Untuk terakhir Rabu saya extend dia punya due date kepada pukul 5 kan. And then tengoklah ada 4 orang hantar pada pukul 5:02, 5:03. So kalau boleh cubalah buat seawal mungkin supaya saya ada sebanyak masa mungkin untuk perbetulkan. And janganlah segan silu WhatsApp untuk menghubungi saya bila ada masalah. Untuk kelas Rabu ada 2 orang je yang WhatsApp saya personally untuk tanya. So saya adalah cuba tolong diorang sikit, harap membantulah. So kalau korang tak tanya saya tak boleh tolong. So yes, kalau ada any problem anytime just tanya je lah. Kalau saya free saya akan jawab. Okay. Oh wow, saya dah merepek selama 6 minit setengah dan saya tak ajar apa-apa lagi. Okay, so if else untuk if else, first kali benda yang kamu perlu ingat balik saya rasa adalah kelas kita yang first kali saya ada cerita pasal data type, betul? Integer, double, float apa semua tu. And satu lagi yang saya tak sentuh adalah boolean. Okay. So untuk betul-betul memahami if else dan juga looping nanti, while dengan for, agak penting lah untuk korang betul-betul faham boolean ni. Alright. So bila korang buat if something and then okay, so first of all saya rasa kamu faham kot basically apa yang dimaksudkan dengan if. Kalau benda dalam bracket ni betul, dia akan buat apa yang ada dekat dalam ayat if ni lah. Maybe kalau saya buat beberapa baris kat dalam ni, so so kalau benda dalam bracket ni betul, then dia akan buat everything di dalam curly braces yang betul-betul mengikuti yang betul-betul following the if statement. Okay. Alright, so that means kalau saya kata if 3 is less than 5, blah 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 blah. Okay, then kalau saya run, obviously lah akan keluar 2 baris tu. Kenapa? Sebab 3 kurang daripada 5, benda ni adalah betul. And similarly, kalau saya buat if 5 kurang daripada 3, ternyata ayat ni salah, 5 mana ada kurang daripada 3 kan. So bila saya run, takkan keluar apa-apa output lah. Sebab memandangkan statement ni salah, maka semua benda yang ada dekat dalam if ni tidak akan dibuat, dia akan ignore. Alright. So, okay, apa kaitan dengan boolean? Okay, so apa kaitan dengan boolean? Alright, so sebenarnya apa nilai yang dia uji dekat dalam ni adalah nilai boolean. Alright. Bool ada 2 nilai saja, 1 atau kosong. Benar atau palsu, ya atau tidak. Alright. So, kalau nilai itu adalah 1, which is kalau nilai itu adalah benar, then dia akan buat apa yang ada dalam bracket tu. Instead, kalau dia adalah palsu,
then dia takkan buat apa yang ada dalam bracket tu. Alright. And cara komputer faham adalah sebarang nilai, tak kira apa pun nilai tu, dia akan anggap benda tu sebagai satu. Oops. Yes, which as you can see, dia akan keluar statement. In fact, the only time yang nilai boolean ni dianggap sebagai salah adalah bila nilai boolean adalah kosong lah. Yes, okay. So yes, apa-apa nilai boolean dia akan anggap sebagai satu. Okay. Kalau korang tanya-tanya apa tujuan saya explain benda yang nampak macam tak signifikan ni, saya bolehlah tunjukkan sekarang kot. Maybe not. Saya explain benda lain dulu. Okay, so sekarang saya akan cerita pasal statement. Alright. Statement adalah satu ayat yang ada nilai sama ada benar ataupun palsu. Okay, either true or false. Dah masuk matematik ni. Saya tak sure course korang ada belajar calculus tak. Rasanya kebanyakan course dalam FST ada belajar, which means korang patut tahu sikit-sikit lah kot pasal statement ni. Alright. So apa-apa statement akan ada nilai true or false. Okay. Statement adalah dalam C++ dia more specific to perbandingan. Alright. So dalam C++ ada 6 perbandingan yang kita boleh buat. First kali adalah equal to, second adalah not equal to, third adalah less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. Alright. 6 operasi perbandingan ni akan membawa nilai benar atau palsu. Alright. So for example, kalau saya buat macam tadilah 3 kurang pada 5, then akan ada nilai. Okay, 3 kurang pada 5 adalah benar, which means nilai kebenaran dia adalah 1. Nilai boolean dia adalah 1. Okay, similarly kalau saya buat 5 kurang pada 3, dan nilai kebenaran dia adalah, sekejap saya cakap apa dia, 3 kurang pada 5, nilai kebenaran dia adalah benar. Alright, so 5 kurang pada 3, kebenaran dia adalah palsu. Alright. So similarly saya boleh saya tak semestinya letak nombor dekat sini. Alright. Saya boleh je guna variable, which is apa yang kita usually akan guna lah. Sebab biasanya benda-benda yang melibatkan if else ni ada melibatkan input. Okay. So kalau ada input mestilah kena ada variable. For example integer n, and then saya in n, and then kita akan uji n tu. Kalau n kurang pada 3, see out then saya akan buat lah, let's say saya masukkan, kenapa ada error? Sorry, abaikan ni. Okay. Alright, so contoh kalau saya masukkan 43, dan 43 dia akan test lah dekat sini. Saya akan simpan 43 dekat dalam n. So n less than 43, n less than 3. So 43 is less than 3, betul ke tak? Tak betul. So since tak betul, then tak akan keluar lah. Okay, then kalau betul dia akan keluar lah. Alright. Notice yang kalau saya nak bandingkan sama dengan, saya guna 2 equal sign. Okay, 2 equal sign. Make sure korang guna 2 equal sign. Kenapa? Alright, saya boleh tunjuk dekat sini lah. N sama dengan 3. Okay, let's say saya buat satu je equal sign, and then saya letak nombor 56. For some reason tu akan keluar juga. Boom.
Kenapa? Well, sebab dalam C++, satu simbol sama dengan uh, mewakili operasi apa kita panggil assigning values, okay, memberi nilai. So bila saya kata n sama dengan 3, apa yang jadi adalah dia ambil 3, dia simpan dalam n. Secara tak langsung statement ni akan jadi sentiasa benar, okay. Kalau korang nak lagi nampak apa yang terjadi kat sini, saya boleh buat sini lah. N9. Okay, so kalau saya letak 43, boom, notice yang bila saya see out n, nilai yang keluar adalah 3. Sebab ni lah, alright. Sebab bila saya tulis n sama dengan 3, apa yang terjadi adalah dia akan simpan 3 dekat dalam n. So n sekarang adalah 3. So statement ni membawa maksud benar ke? Actually statement ni tak ada nilai. Actually statement ni tak ada nilai kebenaran. Okay, macam saya cakap, kalau saya nak tahu something tu betul atau tak, saya kenalah ada perbandingan. Dekat sini saya ada satu ayat arahan. Arahan mana ada nilai benar atau palsu. So yes, apa yang terjadi dekat sini adalah komputer akan baca satu nilai, okay, satu nilai pelik. Dan of course macam saya cakap tadi, apa-apa nilai, komputer akan baca nilai itu sebagai komputer akan baca nilai itu sebagai benar, unless kalau nilai itu adalah kosong. Alright, so sebab tu kalau saya tulis n sama dengan 3, statement dalam bracket ni akan sentiasa jadi betul. Okay, saya rasa mesti ramai yang tak faham. Tapi tak apa, kalau korang tak faham sangat benda ni pun tak apa. Kalau korang faham, baguslah. Lagi senang korang nak faham macam mana nak pakai if statement ni. Alright. Okay, anyway, right. So far kita ada 6 operasi ni dekat dalam if statement. Tapi ada 2 lagi operasi yang korang boleh pakai, which is dan dan dengan atau. Alright. So apa tu dan dengan atau? Basically dan adalah kalau dua-dua statement adalah benar, then the whole statement adalah benar juga. For example, kalau saya kata okay, jangan tengok n dulu, takut confusing. Okay, kalau saya kata if 3 is less than 5 dan 7 is less than 4. Okay, of course dan dengan atau ni biasanya melibatkan lebih daripada satu statement. For example, kat sini ada 2 statement lah, 3 kurang pada 5, 7 kurang pada 4. So 3 kurang pada 5 betul, tapi 7 kurang pada 4 salah. So apabila ada satu statement betul dan satu statement salah, then automatically the whole statement ni dianggap salah lah. Okay, so dua-dua ni kena betul, baru the whole statement adalah betul. Kalau or pula salah satu betul lah, that means the whole statement adalah betul. For example, 3 kurang pada 5 betul, boom. 7 kurang pada 4 salah. Tapi lantak lah sebab satu dah betul. Asalkan salah satu daripada 2 ni betul, then the whole statement is betul. Kalau korang confuse pasal dan dengan atau ni, saya boleh relatekan dan dengan dan relate dengan darab, and atau saya boleh relatekan dengan tambah. Okay, apa yang saya maksudkan adalah 3 kurang pada 5 dan 7 kurang pada 4 kan tadi. Okay, so 3 kurang pada 5,
apa dia ni true value betul kan, so betul lah 1. dan dan sifat dia dalam logik adalah sama dengan darab. Okay, so basically apa yang saya buat, basically saya boleh darabkan dengan nilai kebenaran yang sebelah kanan ni. 7 less than 4, 7 less than 4 adalah tak betul, palsu, which means 0, false. So sekarang saya darabkan lah, 1 darab kosong sama dengan kosong, which means this whole statement adalah kosong. Okay, sebab tu saya kata dan ni sifat dia sama macam darab. So kalau dua nilai adalah benar, then baru the whole statement adalah benar. So ni kosong darab 1 pun kosong juga, then kosong darab kosong pun obviously kosong. So yes, the only way satu statement dan dianggap betul adalah sekiranya bahagian pertama dan bahagian kedua dia, kedua-duanya adalah betul. Okay, kalau salah satu betul, dia dianggap salah. And kalau dua-dua salah, then obviously lah the whole thing memang salah lah. Okay, so yang ni untuk dan. Okay, so untuk OR pula, kita anggap kita boleh samakan dia dengan operasi tambah. So 1 tambah 1, 1 tambah kosong, kosong tambah 1, kosong tambah kosong. Okay, so kalau dua-dua statement, bahagian pertama dengan bahagian kedua, dua-dua salah, then obviously dia akan jadi salah. Kosong tambah 1 sama dengan 1, which means kalau satu statement salah tapi satu statement lagi betul, then the whole thing dianggap betul juga. Ini pun sama. And then 1 tambah 1 sama dengan 2. And macam saya cakap tadi dalam boolean, apa-apa nilai akan membawa nilai 1 juga dekat dalam boolean. So technically kalau dua-dua betul, then the whole statement is betul jugalah. Okay, and this formula basically cara pemahaman ni boleh digunakan kalau ada lebih daripada satu operasi dan dengan atau. For example, kalau saya ada and in and kurang pada 3 dan and kurang daripada negatif 5 or and is greater than 12. Contohlah, okay. Alright. So contoh saya ada statement sebegitu, and then saya letak nombor, let's say saya letak 43, n sama dengan 43. So agak-agak pernyataan ni betul ke tak? Kalau panjang-panjang macam ni, apa yang korang kena buat, korang kena solve dari kiri ke kanan lah. So tengok dua ni dulu, cari nilai kebenaran dia, then baru usahakan dia dengan yang sebelah ni. So for example, untuk yang ni saya akan test yang ni dulu. Okay, so saya letak tadi 43. N kurang daripada 43. 43 kurang daripada 3. Salah. Okay, ingat ni operasi dan. Kalau yang ni salah, yang ni tak kira lah betul ke salah pun, this whole statement akan jadi salah. So nilai kebenaran ni akan jadi kosong. Okay, so sekarang kosong atau n greater than 12. So sekarang kita solve belah ni pula. Okay, tak nampak kot. Saya akan buat dekat sini. Alright. So tengok yang ni dulu. Okay, sekarang nilai n kita adalah 43. So n kurang pada So
So 43 kurang daripada 3. Betul ke salah? Salah kan? Okay. So nilai kebenaran ni adalah kosong. And then kita ada dan. Dan punya sifat sama dengan darab. So saya ada n less than negatif 5. So 43 less than negatif 5. Salah juga. So kosong darab kosong. Jawapan dia kosong lah kan. Alright. So sekarang kosong ni yang saya akan masukkan dekat sini. Okay. So kosong. Atau n dari 43 lebih besar daripada 12. Okay. Atau sifat dia sama dengan tambah. 43 lebih besar daripada 12. Benda ni betul kan. So nilai kebenaran dia 1. Kosong tambah 1. Jawapan dia adalah 1. So that means untuk keseluruhan statement ni, bila dikira nilai kebenaran dia adalah 1, which means kalau saya run program saya tadi dan saya masukkan nilai 43, statement if saya ni akan menjadi benar, which means akan keluar ha-ha-ha lah. Boom. Okay. So tu cara komputer baca kita punya if statement. Okay. Kalau ada lagi banyak proses dekat sini, n kurang 7 and n not equal to 15, for example. Then apa yang komputer akan buat, dia akan solve kiri ke kanan lah. Dia akan solve ni dulu, and then nilai kebenaran 2 ni dia akan buat dengan yang ni pula, and then hasil tu dia akan buat dengan yang ni pula, and then hasil tu dia akan buat dengan yang ni pula. The final resulting nilai kebenaran adalah apa yang menentukan benda dalam ni akan dibuat atau tidak lah. Okay. Yeah. Again, kalau korang tak faham sangat benda ni pun tak apa. Tapi kalau korang faham, baguslah. Dia sangat-sangat membantu. Okay. So this is basically logic. Yeah. Logical reasoning, penakulan mantik. Wow, korang dah power maths yut. Benda ni pakai dalam matematik, fizik, komputer obviously. So bagus jugalah kalau korang tahu benda ni. And wow, saya dah habiskan masa sebanyak 20 minit untuk explain pasal logik saja, tak masuk lagi if else. Okay. Boom. Sekarang saya akan masuk if else. Okay. So dalam topik ni ada beberapa benda penting yang korang kena tahu. First adalah if. Second adalah if bla 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 else. Third adalah korang kena pandai membezakan bila korang nak pakai, if dibandingkan dengan if, else if. Yang keempat, korang kena faham macam mana nak buat nested if dalam if. So if, else if, habis kali ni je lah. Okay. So 4 benda ni lah yang korang kena master. So macam mana nak pakai if, macam mana nak pakai if else, macam mana nak membezakan bila korang nak pakai if banyak-banyak instead of if, else if. Basically nak bandingkan lah apa beza if dengan if, else if. And last kali kita akan tengok nested if. Okay. So
dari sini korang boleh pakai soalan yang saya bagi tu. Okay, let's go to nombor 2 lah kot. Nombor 2 senang. Last juga. Write a C++ program that checks whether a user entered positive integers a multiple of 3 or not. So kita tahu user entered cin positive integer, and then ni yang kita nak check multiple of 3 or not. Alright, so let's go here. Okay, saya ada integer n, and then saya cin n. Sekarang saya nak test. So apa yang saya nak test? Saya nak test sama ada n boleh bahagi dengan 3 atau tak. Biasanya kalau kita nak test dia boleh bahagi ke tak, apa yang kita buat memang kita guna modular division lah. Okay, kalau korang ingat, sepatutnya korang ingat lah, modular division ni adalah pembahagian modular. Basically bila korang bahagi, baki dia berapa kan. Okay, menyesal buat video ni pukul 5.46. Dahaga siut cakap lama-lama anyway, saya nak test dengan 3. So saya akan buat n bahagi 3. Kalau boleh bahagi, baki dia mestilah kosong. For example, 6 bahagi 3 sama dengan 2, baki kosong. 7 bahagi 3 sama dengan 2 baki 1. 7 tak boleh bahagi dengan 3. So kalau boleh bagi, apa yang saya nak buat? Saya nak keluarkan ayat ni. 6 ni adalah nilai n saya. So basically saya akan see out ni lah, n is a multiple of 3, which is exactly apa yang saya akan tulis kat sini. See out n is a multiple of 3, n line, supaya dia nampak kemas. Alright, so saya boleh buat benda ni dalam bracket macam ni, atau sebab ada satu je baris, sebab ada satu baris je benda yang kita nak buat. Kalau statement ni betul, dan saya boleh simply abaikan lah bracket ni. Okay, dan kalau statement ni betul, dan dia akan buat exactly apa yang ditulis immediately selepas bracket ni. Okay, so kalau saya run sekarang, sekejap, sebelum tu biar saya tukar ni dulu. Let's go. Alright, so sekarang kalau saya masukkan 6, dan saya dapatlah output saya 6 is a multiple of 3. So inilah cara paling basic untuk menggunakan if statement. For example, kalau saya masukkan 7 dan tak keluar apa-apa lah. Okay, kenapa? Sebab itulah dalam if, okay, bila saya kata if, that means dia hanya akan pedulikan statement ni hanya jika, okay, hanya jika benda ni adalah betul. Okay, so apa yang terjadi kalau dia tak betul? Dan kalau dia tak betul, dia akan simply ignore ayat ni lah, which means dia takkan buat apa-apa. So kalau kamu nak komputer kamu buat something, kalau ayat dalam if statement ni adalah salah, then korang kena letak else lah. Else, atau dalam bahasa Melayu dia kalau tak. Okay, so kalau betul, buat benda ni. Kalau tak, then basically tulislah apa benda yang korang patut buat kalau dia tak betul. So kalau ikut soalan kita, kita akan keluar n is not a multiple of 3. So cout n
is not a multiple of 3. Tu saja ke? Tu sajalah. So kalau saya run 6 is a multiple of 3. And then kalau saya letak 5 is not a multiple of 3. Boom, dah settle soalan nombor 1. So ni cara korang pakai if else. Dengan satu soalan 2 benda dah settle. So yeah, if else. Satu lagi cara untuk korang tulis benda ni adalah korang boleh tulis else if n % 3 tak sama dengan kosong, then saya akan buat benda ni. Okay. So kalau saya buat macam ni, apa yang dia akan terjadi adalah dia akan test ni dulu, n bahagi dengan 3, baki dia kosong ke tak. Kalau betul, okay betul. Bila betul, apa yang terjadi adalah apa-apa benda yang mengikuti else ni dia takkan pandang langsung. Okay. So walaupun benda dekat sini betul sekalipun, kalau statement pertama saya dah betul, boom, dia takkan pandang apa yang ada dekat dalam else ni. Okay. Walaupun if statement ni betul. Okay. So bila ni dah betul, dia akan immediately ignore else ni. Okay. Dia akan immediately ignore else yang betul-betul mengikuti dia. Okay, now back to benda ni. Kalau korang notice, benda ni dengan benda ni exactly the opposite, which means saya tak perlu pun test benda ni. Okay. Kalau n bahagi 3, bila kita bahagi baki dia kosong, then that means benda ni betul. Okay. So kalau bila kita bahagi, apa saya merapu ni, jap cari ayat yang lebih best untuk explain benda ni. Basically inilah, kalau condition pertama dengan kedua adalah exactly the opposite. For example, yang ni sama dengan kosong, yang ni tak sama dengan kosong. Kalau dia exactly the opposite macam ni, then kamu tak perlu pun tulis balik statement ni macam ni. In fact, korang tulis else saja pun dah mencukupi. Okay. Tapi ada situation yang mana korang kena guna else if. Okay. Sebagai contoh, soalan nombor 2 ni lah. Okay. Nombor 4. So saya akan tunjukkan dekat sini. Anyway, boom. Ni jawapan nombor 1. Nombor 3, sorry. Okay, so sekarang jom kita buat nombor 4. Nombor 4, soalan dia kata masukkan satu nombor and then check sama ada nombor tu positif, negatif atau bersifar. That means kita ada 3 benda, 3 possible outcome. So setiap outcome tu kita kena codekan lah. Okay. So kita ada 3 outcome. So untuk setiap outcome kita kena ada syarat dia. So untuk outcome yang pertama, let's say nombor tu adalah positif. So macam mana saya nak test nombor tu positif ke tak? Saya bandingkan dia dengan kosong. Kalau n lebih besar daripada kosong, maksudnya nombor tu positif lah kan. Okay. So kalau nombor tu positif, apa yang saya akan buat? Saya akan buat ni, n is positive. Okay. And up, see out, n is positive. Boom. Okay, so far kod saya betul lah setakat ni. Confident. So kalau saya letak 4 is positif. Dan kalau saya masukkan nombor yang bukan positif,
Dan tak keluar apa-apa lah sebab kita tak code lagi bahagian tu. So sekarang kita code lah bahagian tu. So kalau n lebih besar dari kosong, dia akan buat benda ni. Else if n kurang dari sifar, cout n is space negative about n line. So untuk kes kedua saya dah buat apa benda ni. Okay, kalau saya masukkan nombor positif, okay. Kalau saya masukkan nombor negatif, okay juga. So sekarang the only case yang saya tak buat lagi adalah kalau dia kosong lah. Okay, so saya kena buat lah else if n sama dengan kosong, cout n is 0. Zero apa yang saya kata tu? Neither. Oh, 0. Okay, 0 it is. Kenapa 0 on 0 and 9. Okay, so sekarang bila saya run, empat positif, negatif 4, negatif kosong 0. Okay, then boom, settle lah. Alright, so korang boleh nampak dekat sini apa yang berlaku adalah saya ada if, else, if, else, if. Alright, satu benda yang korang kena faham adalah first, else sentiasa terikat dengan if yang betul-betul sebelum dia. Okay, for example, else ni terikat dengan if yang betul-betul sebelum dia, which is ni. Okay, kalau yang ni salah, dia akan tengok apa yang ada dekat selepas else ni. Okay, and now notice yang dekat sini saya ada if, and then betul-betul berikutan if ni ada else, which means macam saya cakap tadi, else sentiasa terikat dengan if sebelum dia. So apa yang terjadi dekat sini adalah kalau ni betul, dia akan buat ayat ni. Kalau tak betul, dia akan tengok semua ni. Yes, okay, sebab else ni terikat dengan if ni. Okay, so kalau nombor tu dah positif, dia takkan pandang 4 baris ni. Sebaliknya, kalau n ni bukan positif, baru dia akan check 2 baris ni. Okay, so proses dia memang go line by line lah. For example, let's say kalau saya masukkan n sama dengan 56, so dia akan test dekat sini dulu. 56 lebih besar pada sifar, betul. Dan dia akan buat benda ni, dia akan ignore else ni. Dan dalam else ni ada semua ni lah. Okay, boom. Now let's say kalau saya masukkan if n sama dengan 0, so dia akan test dekat sini dulu. 0 lebih besar dari 0, salah. Sebab salah, dia akan tengok else ni. So dia akan check dekat sini pula. Kalau n kurang daripada 0, okay, 0 kurang daripada 0, salah juga. Since ayat ni pun salah, dia akan masuk dalam else ni. So sekarang dia test kat sini pula, n sama dengan 0. Obviously lah n sama dengan 0, sebab yang ni betul, dan dia akan buat yang ni. Okay, sama jugalah kalau saya masukkan nombor negatif. Okay, negatif 8. Negatif 8 besar dari 0, salah. So dia akan masuk sini, dia akan test dekat sini. Negatif 8 kurang dari 0, betul. So dia akan buat yang ni. So dia takkan pandang else ni. Okay, so itulah cara if else berfungsi. And satu lagi, kalau korang notice, kalau korang perasan, n besar dari 0. Kalau salah, n kurang dari 0. Kalau salah, which means dekat sini dua-dua statement ni dah salah. N bukan besar dari 0, n pun bukan kurang dari 0.
So kalau bukan besar dari kosong, bukan kurang dari kosong, then that means obviously dia bersamaan dengan kosong, betul tak? So untuk baris yang terakhir ni korang tak perlu pun letak if ni. Okay. So instead apa yang cara saya baca kat sini simple lah. Kalau benda ni betul, buat ni. Kalau tak, uh, kalau n besar dari kosong, buat ni. Kalau n kurang daripada kosong, buat ni. Sebaliknya, Sekejap. Kalau n lebih besar daripada kosong, see out ni. Sebaliknya. Okay, so sekarang dekat sebaliknya ni, dekat kalau tidak ni, dekat sini kita dah establish the fact yang n tu bukan lebih besar daripada kosong. Which means n is less than or equal to 0. So dekat sini saya uji pula adakah n tu kurang daripada kosong. Kalau betul, then that means dia buatlah yang ni. Kalau tak, so bila dekat else ni kita dah tahu dah yang dua-dua statement ni salah. N bukan besar daripada sifar, N bukan kurang daripada sifar. So obviously the only possibility yang tinggal adalah bersamaan dengan kosong kan. So sebab tu kalau saya tak tulis if n equals to 0 kat sini pun tak apa. Okay, sebab benda ni dah dianggap redundant lah kat sini. Benda ni dianggap remeh. Dah confirm dah statement yang terakhir ni betul, walaupun kita nak uji lagi. So saya boleh simply buat else saja dekat sini. Kenapa saya menggunakan masa yang sangat banyak untuk explain benda yang sangat remeh? Oh my god, dah 20 minit lagi telah berlalu. Okay, so nombor 4 pun dah settle. Ada satu lagi cara untuk saya solve nombor 4 ni. Okay, dekat sini saya guna if, else if, else if. So if else bertingkat-tingkat. Satu lagi cara saya boleh buat benda ni adalah saya boleh guna nested if, which is if dekat dalam if. So apa yang saya boleh buat adalah first, saya boleh buat macam ni. Kalau n sama dengan kosong, sekejap, saya tukar lah. Kalau n tak sama dengan kosong, ada dua benda yang saya kena perhatikan. First, saya kena perhatikan kalau n tu lebih besar daripada kosong, then saya akan see out positif. Sebab saya malas, saya tulis lah macam ni kot. Positif, faham lah tu kan. Else, see out negatif. Else, see out okay, benda ni pun, okay, cara saya tulis ni pun adalah cara yang betul. Okay, jawapan ni still diterima sebab output dia tetap sama. So apa yang terjadi dekat sini adalah first saya akan test dulu adakah n tu sama dengan kosong atau tak. So kalau n sama dengan kosong, dia akan terus abaikan semua benda ni. Instead dia akan terus keluarkan ayat ni lah. Okay, so ni lah yang dinamakan nested if. Dekat dalam if ada if lagi. So first saya uji adakah n tidak bersamaan dengan kosong. Kalau n tak sama dengan kosong, baru dia akan test benda ni. Baru dia akan check, okay, n tak sama dengan kosong. So sekarang baru saya tanya lagi, so n tu lebih besar daripada kosong ke? Kalau ya, then positif lah. Kalau tak, then obviously lah nombor tu negatif. Okay, so ni adalah satu cara macam mana nak menggunakan if dalam if dalam if, atau bahasa formalnya nested if. Kalau sekejap nanti ada lagi soalan yang menggunakan nested if, rasanya lagi nampak kot kalau saya guna soalan tu. For now saya just nak tunjuk lah yang ada banyak cara untuk menyelesaikan satu masalah yang sama. Okay,
So korang janganlah bila nampak satu soalan tu korang tanya-tanya, oh yang ni nak pakai nested if ke? Tak semestinya. Okay, kalau korang ada cara yang betul obviously untuk menulis benda tu menggunakan uh, else if, then buatlah macam tu. And kalau korang ada cara untuk menggunakan nested if, then terpulanglah pada korang. Okay, C++ ni adalah satu bahasa, so dia kod korang ni macam karangan. Okay, bukan semua orang akan tulis karangan yang sama walaupun diberi isi yang sama kan. Obviously takkan ada dua karangan yang exactly sama dekat dalam satu kelas, betul tak? So yes, tengok saya dah derail pemikiran saya sampai saya dah tak ingat dah apa point yang saya nak sampaikan. Basically saya nak sampaikan ni lah. Okay, there is no one rigid way to solve a problem. Okay, versatility, gunalah apa-apa pengetahuan yang korang ada asalkan dapat solve satu soalan tu, then settle lah. Unless of course kalau soalan tu specifically suruh korang buat satu cara. For example, kalau soalan memang kata using nested if write a program bla 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 bla, then nak tak nak korang kena guna nested if lah. Nampak tak saya membazirkan masa untuk menjelaskan benda yang remeh lagi. Okay, jom buat nombor 5. Write a program that produces an output if a user entered positive integer is a multiple of 2, 3, and or 5. Okay, let's go. So sekarang basically sama macam soalan nombor 3 tadi. Kita nak uji sama ada nombor ni boleh bahagi dengan satu nombor lain ataupun tidak. So basically buat je lah. If n boleh bahagi dengan 2, saya akan see out n is divisible by 2 and 9, else and bahagi see out n is not divisible by 2. Okay, so first kali saya nak tanya, perlu ke saya buat line ni? The answer is of course lah. Kalau saya dah tanya macam tu, mestilah tak perlu kan. Okay, boom, perhatikan sample output. For example ni sample output 2 ni. Bila saya masukkan 15, notice yang 15 tak boleh bagi dengan 2, tapi output saya tak ada mention apa-apa pun pasal tu. Notice, okay. Which means kalau dia bukan multiple of 2, saya tak perlu pun see out apa-apa. So kalau saya tak perlu see out apa-apa, that means saya tak perlulah buat benda ni. Okay, boom, cukuplah satu line ni saja untuk saya test. Cukuplah satu line ni saja untuk divisibility by 2. Oh wow, bila dah bercakap straight selama 50 minit, saya mula rasa bengong. Kenapalah saya buat video ni pada masa yang saya tak boleh minum air. Oh my god. Sebab ni saya record video tengah malam lah. Alright, so seterusnya saya kena test untuk nombor-nombor yang lain jugalah. Nombor 3 dengan 5 kan. So
Sebab saya malas, saya copy paste. Okay. Alright, saya tahu lazimnya bila korang nampak bila korang ada banyak possibility, korang ada banyak possible outcome. Dah bingung. Kalau korang ada banyak possible outcome, apa yang korang biasanya akan buat adalah korang akan buat if, else if. Okay, so now let's tengok dekat sini apa jadi kalau saya buat if, else if. So, apa contoh yang saya bagi tadi? 22 dengan 15. Okay, so saya buat 22 dulu. Alright, tak ada hal. 22 is divisible by 2. Now, cuba buat 15 pula. Kenapa dia keluar satu saja? Oh my god. Sepatutnya keluar 2 baris. Apa yang dah terjadi ni? In fact, kalau saya buat 30, dia hanya akan kata 30 is divisible by 2. Walaupun 30 boleh dibahagikan dengan 2, 3 dan 5. Sepatutnya 3 baris keluar. Kenapa keluar satu baris saja? Well, sebab ni lah. Sebab else. Okay. Korang tak semestinya, okay, kalau ada lebih daripada satu outcome dan satu possible outcome, korang tak semestinya asingkan semua outcome tu dengan else. Especially kalau outcome tu semua boleh berlaku serentak. For example dalam situation ni lah. Okay. So dekat sini lah korang boleh nampak apa beza guna if dengan if, else if. Okay. So, apa yang terjadi dekat sini adalah, okay, let's say saya masukkan 30 ni last kali saya letak apa 30 kan. Oh, saya dah tutup. Anggaplah. Okay, let's say saya masukkan n sama dengan 30. Alright. So, apa yang terjadi dekat sini adalah 30 bahagi 2 sama dengan 15. Baki dia kosong. Betul. So, dia akan keluarkan ayat ni. Tapi, sebab benda ni dah betul, dia takkan pandang dah else ni. And kebetulan pula if yang selepas ni terikat juga dengan else yang bawah ni, which means dia takkan pandang langsung everything selepas tu, which is not what we want. Okay, sebab kita nak test tiga-tiga, betul tak? So, sebab ni lah hanya satu baris output saja yang keluar. Sama jugalah dengan kalau saya masukkan n sama dengan 15 tadi. So, dia akan check yang ni. 15 bahagi 2 baki kosong. Nope, salah. So dia akan tengok else. Dia jumpa if. Okay, dia akan test pula dekat sini. N bahagi 3 sama dengan kosong. N 15 bahagi 3 sama dengan 5 baki kosong. Betul. So dia akan keluarkan ayat ni. Kenapa tak boleh select satu baris terus lah. Ayat ni. Okay. Then, since yang ni dah betul, dia takkan pandang dah else ni. So dekat sini dia dah tak test dah untuk yang 5 tu. Oh my god, ini adalah satu kesalahan yang sangat besar. So, dalam situasi sebegini, korang tak perlu guna else. Okay. Kalau korang memang nak check tiga-tiga tu, then check lah tiga-tiga tu tanpa menggunakan else. Okay. Sebab kalau korang letak else, bila salah satu dah betul dia akan abaikan yang selebihnya. Okay. Bila salah satu dah betul, dia akan abaikan yang selebihnya. Itulah apa yang akan terjadi bila korang buat else. So, make sure kalau korang nak go through setiap pembandingan yang korang ada, guna if. Jangan guna if, else if. So, yes, apa benda. Satu cara yang nak bagi nampak lagi senang adalah
Yang ni saya rasa Dr. Leong lah tunjuk kat saya dulu dalam kuliah saya dulu. Tak sure dia ada tunjuk kat korang ke tak. Kalau lapar, okay, andaikan korang seorang nurse dekat dalam satu hospital, korang sedang check korangnya pesakit yang berada di bawah jagaan korang. So korang check lah dia. Kalau lapar, korang bagi makan. Kalau sakit, korang bagi ubat. Okay. Notice, okay, dalam konteks ni kalau tu adalah if lah, okay. So if lapar bagi makan, if sakit bagi ubat. So apa yang terjadi bila korang letak else adalah dia akan jadi macam ni. Kalau tak, just nak bagi nampak emphasis sikit. Kalau tak, okay. So yes, korang check sakit korang. Korang tanya dia, lapar tak? Since dia lapar, okay, korang bagi dia makanan. However, sebab korang dah bagi dia makanan, korang takkan check dia sakit ke tak. Nampak tak? Sebab kat sini korang dah kata kalau tak. Okay. So kalau dia lapar, korang bagi makan. Dan korang belah terus lah. Korang akan ignore sama ada dia sakit ataupun tidak. Dalam situasi ni korang tak nak ignore, okay. Sebab tu korang tak letak kalau tak tu dekat sini, okay. Dalam situasi ni korang hanya akan check sakit korang tu sakit ataupun tidak kalau dia tak lapar, kalau dia orang kenyang, which is wrong lah, okay. So make sure kalau korang nak check dua-dua benda, jangan letak else, okay. So sekarang kalau lapar bagi makan, kalau sakit bagi ubat. So lapar tak? Lapar, alright, bagi dia makan. Sakit tak? Sakit, okay, bagi dia ubat, okay. Bila korang buat macam ni, dia akan buat dua-dua, regardless of whether statement pertama tu betul atau tak, okay. Kenapa bila Dr. Leong explain benda tu nampak macam jelas, bila saya explain nampak macam merapu. Harap korang faham lah, okay. So yes, tu perbezaan antara if dengan if else if, okay. Okay. Boom. So nombor 5 dah settle. By the way, kalau korang ada sebarang persoalan, just tanya je lah anytime, okay. Saya bukannya buat apa sangat pun kat rumah ni. Instead of berjaga tengah malam sampai pagi dan tidur pada belah pagi, apalah dah jadinya waktu tidur ni. So yes, bila masa kalau ada sebarang confusion, tanya je lah, okay. Ni yang leceh bila buat pre-recorded video ni sebab dia tak interaktif. Plan saya adalah bila bagi soalan, kalau korang tak faham, korang akan contact saya lah dan tanya. Tapi turns out untuk kelas Rabu hari tu ada 2 orang yang contact saya. So yeah, rasanya style ni tak efektif lah kot. So kalau korang boleh suggest cara yang lebih efektif, please let me know. Let's go, nombor 6. Boom. Write a C++ program that prompts the user to enter a time in 24-hour format. If the time entered is between 6 PM and 8 AM, inclusive print good night, else blah 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 blah. Okay, alright, okay, let's go. Whew. Dah sejam? Dah sejam. Alright, so sekarang
Saya kasi in satu nombor mewakili masa. Alright, so nak bagi jelas sikit, instead of guna n saja, saya gunalah variable time. Dan apa satu lagi, berapa langkah step. Okay, so first kali korang akan see in time. Now sekarang dekat sini korang akan check masa. Kalau masa yang dimasukkan adalah antara 6pm dan 18am inclusive, which means termasuk. Okay, which means dia bukan simply less than atau greater than. Inclusive, that means dia kena less than or equal to, greater than or equal to. Okay, sebab kalau korang buat greater than, let's say kalau saya buat, ni saya tak explain sangat tadi. Kalau saya buat n is greater than 5, kalau saya masukkan, kalau saya kata n sama dengan 5, then 5 is not greater than 5. Okay, so yang ni kita panggil inequality yang eksklusif, yang tak termasuk. Okay, inklusif ni bila kita letak greater than or equal to. So n is greater than or equal to 5. So sekarang kalau saya masukkan 5, dan 5 sama dengan is greater than or equal to 5 kan. So dia kira betul juga. So yang ni kita panggil inklusif. La 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 la. Seronok dengan suara ni selama 1 jam 5 minit 38 saat. Yo, okay, so apa yang saya nak test, kalau nilai saya adalah lebih besar daripada 6pm atau lebih kurang daripada 8am. Nampak tak cara saya cakap tadi? Okay, technically dia kata lebih antara 6pm dan 8am. Tapi impossible lah untuk komputer nak faham kalau saya tulis 8pm apa 20. Benda saya merapu ni. Sekejap. 6pm 8am, sorry my bad. 18 dengan 8, 18 dengan 8. Okay, nampak tak betapa tak make sense benda ni. 1800 less than n less than 0800. Okay, first of all, mana ada nombor yang terletak di antara dua ni, betul tak? Let's say kalau saya letak pukul 9 malam pun, 19.00, n lebih besar pada 19, okay, let's say n sama dengan 19.00. Okay, so 18.00 less than 19.00. Okay, that makes sense. Tapi 19.00 less than 08.00 kan tak make sense. So yes. Kita tak boleh buat simply buat inequality macam ni lah. Okay, instead kita kena pecah dia. Patut saya bagi ni jadi soalan compulsory sebab ni lagi mencabar. Anyway, so apa yang saya nak test ni, saya nak test kalau time saya adalah lebih besar atau sama dengan 18 dan time saya adalah kurang atau sama dengan 8 pagi. Okay, kalau saya buat macam ni,
statement ni takkan mungkin true. Okay, so problem solving skills. So dekat sini kamu tak boleh guna dan lah, kamu sepatutnya guna atau. So sekarang let's say saya masukkan 19 sifar-sifar. So 19 sifar-sifar lebih besar pada 18. Yang ni dah betul. Since yang ni dah betul, tak tengok yang ni pun tak apa. The whole statement dianggap sebagai betul. Okay, boom. Sama juga kalau saya masukkan 5 pagi. So time is greater than 18. Salah. Time is less than 8. Betul. Since yang ni dah betul, dua-dua ni dianggap betul, then the whole statement dianggap betul lah. So yes. Korang kira penting jugalah 20 minit pertama video ni. Okay, so penting jugalah untuk korang membeza bandingkan apa, macam mana nak guna dan, macam mana nak guna atau, macam mana nak guna greater than, less than, equal to. Anyway, so yes, kalau time saya berada di antara masa-masa ni, apa yang saya akan buat, saya akan print good night. See out good night. Notice yang good night ni tak ada noktah dekat ujung. Kalau ada, saya anggap salah. Biasanya lecturer tak anggap salah pun. Lecturer pun main tanda. Tapi kalau saya poyo sikit, so saya anggap salah. Alright, so kalau betul, saya buat benda tu. Kalau tak betul, sekarang ada dua possibility. Kalau tak betul, saya kena buat benda ni. Saya kena arahkan user untuk masukkan bilangan langkah. Cin, arahkan user untuk masukkan bilangan langkah. Step. Okay, nak bagi korang nampak lagi, saya buat layar sikit kot. Enter the time. Okay, so sekarang bila saya dah masukkan step, saya kena check pula lah kalau step ni dah bingung. Okay, apa soalan? Saya kena check berapa langkah diorang ada jalan. Kalau lebih pada 7,500, boom. Kalau kurang pada 7,500, boom. Okay, so buatlah. Kalau step lebih pada 7,500, dekat sini notice saya kata over 7,500, tak inklusif. So jangan buat greater than or equal. Kalau tak, salah. Greater than saja. So kalau dia lebih besar daripada 7,500, saya akan see out congratulations, tanda seru. Else see out walk more. Walk more, yes. Tak ada simbol and line. Tu saja yang penting. And then ingat, baca soalan betul-betul. For example, kat sini soalan kata kalau kita hanya kena see in number of steps hanya bila benda ni salah. Okay, if the time entered is between blah blah blah, print good night. Else from the user. Okay, kalau ni salah, baru kita see in bilangan step. Okay, so make sure see in step ni ada dekat dalam else ni. Jangan letak see in step dekat luar ni.
Kalau tak salah lah. Sebab kalau saya dah good night kan, dia still minta saya masukkan step. Tak nak lah macam tu kan. Dia hanya minta bilangan step kalau waktu yang kita masukkan bukan dalam range ni. Okay. So sekarang saya run. Nampak ada error lagi. Illegal digit 8 for base 8. Kenapa ada base 8? Apakah yang saya buat? Oh ni je kot. Test. Okay, tu je. Boom. So kalau saya masuk let's say 19.00, boom, good night. Kalau saya masukkan waktu yang dalam range tu, let's say pukul 12 tengah hari, boom. Sekarang baru dia minta number of steps. So sekarang saya masukkan number of steps. Congratulations. Kalau kurang, okay, settle, boom. So inilah satu cara untuk saya jawab soalan tu. Okay, yang ni basically adalah inilah nested if. Okay, basically yang ni samalah macam kalau saya tulis kalau time kurang pada 18 sifar dan time is greater than 8 sifar. Okay, tapi macam saya cakap tadi, kalau yang ni dengan ni memang exactly the opposite, then tak perlu tulis pun tak apa, simply tulis else je dah cukup. Okay, so yes, kalau yang ni dah salah baru dia tengok semua benda kat dalam ni. Boom. So ni adalah cara untuk kita guna nested if. That means bila kita dah sampai dekat sini baru kita tengok ni. Okay. So boleh ke saya nak solve benda ni tanpa menggunakan nested if? The answer is boleh. Apa yang korang boleh buat adalah korang boleh simply main-main dengan atau lah. Okay. So for example, saya boleh buat macam ni. Else if kalau waktu saya tu berada di antara 8 pagi dan berada antara 8 pagi dan 6 petang, okay, untuk soalan ni saya rasa tak perlu buat guna dan dengan atau ni, sebab kita nak kena see in dulu kan. Mesti korang tak faham kan apa benda saya merapu ni. Ignore lah dulu, saya nanti esok-esok carilah soalan yang lebih sesuai untuk pakai banyak-banyak benda ni. For now, yes, just anggap je lah. Okay, ni adalah salah satu solution. Ada beberapa cara lagi untuk solve benda ni. Okay, Yep. So itulah solution untuk nombor 6. Okay. Okay, so 3, 4, 5, 6 dah settle. So apa yang tinggal sekarang hanyalah soalan nombor 1 dan 2. Okay, nombor 1 ni senang lah, tak payah explain pun tak apa kot. Cuma apa yang saya nak stress kan, saya nak emphasize, apa yang saya nak tekankan kat sini adalah bila kita nak buat range. Okay, dalam C++, korang kena sentiasa anggap yang komputer korang bodoh. Ayat Dr. Leong bukan ayat saya. So apa yang saya maksudkan dengan tu adalah
komputer hanya boleh bandingkan dua nombor dalam satu masa. Okay. Dia tak boleh bandingkan tiga nombor serentak. For example, okay, sekejap saya bagi contoh simple and then korang cubalah apply dalam dalam korang punya solution nanti. So saya ambil contoh ni je. Okay, yang biru ni 80% less than equal n less than 90%. Okay, 80 less than equal n less than 90. Cout grade benda grade B. Okay, okay, saya bagi contoh ni je. Alright, so kalau korang baca benda ni, korang nampak macam senang nak faham kan. Okay, so kalau nilai tu antara 80 dengan 90, then cout lah grade B. Korang memang faham, tapi komputer bodoh, so komputer tak faham. In fact, masa compile, kenapa dia tak kata error? Sepatutnya dia kata error. Never mind. Let's say saya masuk 85. Alah, shoot. Sepatutnya dia kata error. Kenapa dia tak kata error ni? Cheese. Anyway, komputer tak faham bila korang bandingkan tiga nombor serentak macam ni. Okay, so bila korang ada inequality macam ni, 80 less than equal n and less than 90, apa yang korang kena buat adalah korang kena pecahkan ni jadi dua inequality. So 80 is less than or equal to n, dan n is less than 90. Okay, make sure korang pecahkan dia kepada dua macam ni, sebab komputer tak faham ni. Kenapa saya run dia okay? Sepatutnya tak okay. Ini sangat-sangat mencurigakan. Anyway, inilah yang saya nak stresskan dalam soalan ni. Okay, korang tak boleh buat inequality simply macam ni saja. Okay, komputer hanya boleh bandingkan dua nombor serentak, ni dengan ni, and then dia bandingkan ni dengan ni, and then bila dua-dua ni betul, then samalah maksud dia dengan semua ni. Okay, so instead of tulis macam ni, pecahkan dia jadi dua macam ni. Okay, alah, siapa lah call ni? Izinkan saya pause sekejap stream ni. Saya akan sambung balik sekejap nanti. Dan kini saya kembali. Fuyo, rasa macam saya tak belah kan. The magic of editing. So yes, now saya dah explain pasal inequality. Okay, komputer hanya boleh compare dua nombor dalam satu masa. So make sure korang jangan buat chain inequality lah. Korang jangan buat macam 80 less than n less than m less than 40 123 macam tu. Okay, walaupun kadang-kadang dalam soalan ada bagi write a program that prompts the user to enter two numbers, integers a and b, such that a is less than a less than b less than 100, macam tu. Korang tak boleh simply tulis macam ni. Okay, korang kena pecahkan dia. Make sure korang compare dua nombor demi dua nombor. So 0 less than a, dan a less than b, dan b kurang dari 100. Boom. Okay, so ni adalah cara yang tepat untuk tulis dalam programming. Yang atas ni salah lah. Okay, kalau ada inequality yang berjela-jela, make sure korang pecahkan dua demi dua demi dua. Okay,
Alright, so tu yang penting untuk nombor satu. Ada juga yang tanya saya, macam mana nak dapatkan perpuluhan ni. Ni kelas awal-awal saya dah explain lah. Fix, show point, set precision, and make sure data type betul. Benda-benda simple lah, okay. And now saya ada nombor 2. Nombor 2 ni pula dalam contoh semua saya pakai nombor, tapi dekat sini saya mula gunakan string. Ambil kau, macam mana pula nak compare string kan. Basically nak compare string ni simple, sama je lah macam compare nombor. Cuma apa-apa benda yang kita tulis, make sure kita tulis dia dalam quotation mark lah. Bukanlah apa-apa. Nak kena tunjuk sikit ni malasnya. Okay, so basically saya kena sit in satu password. Okay, dan password saya tu dalam bentuk text, so saya kena guna string lah, tak boleh guna integer. So password, tapi sebab saya malas, saya tulis n. And then saya kena sit in password tu. So selepas saya sit in, saya kena check adakah password yang saya masukkan tu bersamaan dengan password sebenar. Password sebenar adalah programming. Cout access granted book. However, korang tak boleh compare macam ni saja, dia akan kata error. Kenapa? Sebab ni komputer tak faham programming ni apa. Memandangkan programming ni adalah satu string yang korang nak compare, korang kenalah letakkan dia dekat dalam quotation mark. Okay, sama macam dekat cout ni, korang nak cout access granted. Kalau korang tak letak quotation mark, komputer tak faham. Okay, komputer ingat, apa benda ni, adakah ini satu variable yang dia terlupa nak declare, adakah ni satu function. So make sure korang bagi komputer faham access granted ni dekat sini adalah string, sama juga dekat sini programming ni adalah string. So sekarang kalau korang nak run, tak masalah lah kot. Error ni, kenapa error ni? Yes. Ingat tak saya cakap bila nak pakai string, korang kena make sure korang letak hash include string kat atas ni. Sebab ni lah, okay, dalam compiler lama macam saya punya, saya memang guna old school ni, Microsoft Visual C++ 6.0. Rasanya dia produce dalam tahun 1997 kot. So memang old school gila lah. Dulu masa saya belajar tu tahun berapa, 2012, masa 2012 dalam lab komputer bangunan matematik tu ada benda ni je. Okay, tak ada dev C++ apa semua tu. So nak tak nak saya pakai yang ni, which is good lah, sebab saya takkan terlepas kesalahan-kesalahan kecil macam ni. Benda macam dev C++ apa semua tu biasanya dia bagi korang main tipu. For example, kalau korang tak letak return 0 pun dia bagi run juga. Kalau korang tak letak include string pun dia bagi run juga. So benda-benda macam ni lah yang biasanya kita nak elak kan. See, sekarang saya compile tak ada error. Okay, so sekarang saya boleh masukkan lah. Kalau saya masukkan exactly programming, boom, access granted. Kalau saya masukkan benda yang salah, walaupun huruf kecil, tak keluar apa-apa lah. Okay, so inilah cara saya nak compare string. Dia akan check exactly the same, huruf besar, huruf kecil, setiap huruf demi huruf. Okay, so mesti korang tanya, okay, so saya dah masukkan satu password, kalau betul dia tulis ni, kalau salah dia tulis ni. Apa benda? Cout benda incorrect password. Oh my god, apa dia jadi dengan suara saya ni? Incorrect password. Okay, incorrect password.
Okay, so kalau saya masukkan programming, wow, it's granted. Wow, okay, sekarang kalau saya masukkan benda lain, incorrect password. Alright, so far so good. Tapi sekarang soalan kata kalau password saya salah, dia akan minta saya masukkan password sekali lagi. Oh, by the way, ni satu cara untuk compare. Satu lagi cara yang korang boleh buat adalah korang boleh declare lah string password correct atau apalah, korang boleh letak nama apa-apa. Let's say saya kata password sama dengan programming. So instead of compare dengan programming, saya boleh simply compare dengan password je. Okay, kalau nak lagi simple, korang boleh letak satu huruf je, kan pendek sikit, tak payah nak type panjang-panjang. And kita compare je dengan A. So programming, boom. Okay, betul. Kenapa? Sebab apa yang saya masukkan tadi, dia compare kan exactly dengan yang ni. Okay, apa yang saya simpan dalam A. So yes, boom. That is only one part of it. Tapi sekarang dia kata kalau salah, not only do I have to see out incorrect password, tapi saya juga kena suruh user see in satu lagi password sekali lagi. And then saya akan check sekali lagi. Kalau password baru yang saya masukkan ni adalah betul, saya kena see out access granted and line. Kalau tak, saya kena see out incorrect password. Boom. Okay, so let's cuba dulu dekat ni. So kalau saya masuk betul first try, alright, tak ada masalah. Now second try, okay, let's say mula-mula saya kata salah, dia minta password baru. Let's say sekarang saya masuk betul, boom. Since dah betul, dia stop lah. Okay, let's say saya masuk salah, incorrect, dia minta lagi satu. So saya masuk lagi, salah juga. Okay, sepatutnya dia minta lagi sekali, which means saya tak boleh tamatkan dia dekat sini. Saya kena buat satu lagi bracket kat dalam ni, and then saya kena see in lagi sekali. Oh, sekejap saya stop kat sini kot. Dah macam nak bagi jawapan sepenuhnya, tak biasa kan. So yes, dengan cara ni korang buatlah berkali-kali sampai cukup 3 kali, korang tak see in lagi dah. Okay, macam mana nak buat, pandai-pandai korang lah. Just buat je and then try. Kalau betul lah, kalau salah try lah lagi. And kalau still ada problem, just tanyalah saya. Okay, and then make sure ni lah, kalau incorrect password dimasukkan buat kali ketiga, instead of tulis see out incorrect password, dia suruh see out access denied. So korang see out lah access denied. Okay, dan tekak saya sakit dan saya rasa menyesal buat video ni. So yes, basically saya dah explain everything lah pasal if else. Saya dah explain pasal if, saya dah explain pasal if else, saya dah explain, sebelum dulu lagi saya dah explain pasal operator, equal, not equal, less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, and dengan or. Saya dah explain pasal if, saya dah explain pasal if else, saya dah explain pasal if else, if. Saya dah explain pasal if, and saya dah explain pasal nested if. So yes, again, kalau ada masalah, contact saya anytime. And yup, tu je kot.
Next week maybe saya buat video macam ni lagi kot. Kalau boleh saya nak try streaming, tapi saya tak sure internet saya cukup laju ke tak untuk stream. Rasanya boleh kot. Kalau streamer maybe saya stream dekat tempat yang senang korang nak access kot. For example YouTube ke. Rasanya video ni saya letak dalam YouTube. Anyway, yup, that's it kot. Ada sebarang feedback boleh bagi tahu. Kalau rasa next week nak buat macam ni juga, let me know. Kalau ada idea nak buat benda lain, let me know juga. Desktop audio. So kalau saya play lagu korang boleh dengar. Alamak, ada orang datang rumah. Try to say this. Saya cinta kamu. Saya cinta kamu. Saya cinta kamu. Menarik. So yeah, dengarlah artis favourite saya cakap saya. Try to say this. Saya cinta kamu. Saya cinta kamu. Saya cinta kamu. Okay, itu saja kelas untuk hari ni. Sekian, terima kasih. Woohoo.